Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ini Bis Malaysia Khamis 4 April 2024 dan saya Izamil Nasir. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di RTM. Baik saudara, tinjauan sektor barangan pengguna akan menjadi fokus bual BIS hari ini. Apatah lagi menjelang perayaan Aidilfitri, kurang seminggu sebelum menyambut Hari Raya Aidilfitri, pusat beli belah di ibu negara terus menjadi tumpuan orang ramai untuk membuat persiapan. Malah barang kemeriahan sambutan semakin dirasai apabila kebanyakan pusat beli belah menampilkan dekorasi raya. Pelbagai hiasan dan dekorasi ditampilkan mengikut tema dan konsep yang dipilih sempena Aidilfitri. Ada yang menampilkan suasana kembali ke kampung untuk mengubati kerinduan warga kota. Hari Raya pada kita ialah merayakan bersama keluarga dan rakan-rakan di halaman perkampungan kita kan. So kami membawakan kampung yang berlatar belakangkan tema kami pada tahun ini ialah anyaman. So kami berkolaborasi bersama dengan Kraft Tangan Malaysia untuk membawakan tema anyaman yang diinspirasikan daripada kampung-kampung dekat Malaysia ni. Dekorasi Aidilfitri di pusat beli belah bukan sahaja memeriahkan suasana lebaran, malah menarik kehadiran pengunjung untuk bergambar. Mereka juga boleh mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan. Seterusnya kita tinjau senarai harga barang untuk hari ini. Saudara, ramalan demi ramalan dibuat oleh penganalisis ekonomi dalam menjangkakan perbelanjaan pengguna tahun ini. Ramalannya, sektor barangan pengguna dijangka kekal suram dan tidak begitu rancak pada masa akan datang. Namun, bagaimana agaknya sektor ini memainkan peranan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan industri dan apa impaknya terhadap situasi harga barang setakat ini. Untuk membincangkannya, kita bersama dengan Ketua MIDF Research Encik Imran Yassin Mad Yusof di studio ketika ini. Terima kasih bersama kami di BIS Malaysia. Terima kasih. Baik, Encik Imran, mungkin sebagai permulaannya, bagaimana Encik Imran melihat keadaan semasa harga barang dalam perkembangan ekonomi 2024 ini? Harga barang masih lagi ada nampak kenaikan. Kalau kita lihat secara amnya, kalau kita tengok CPI atau lebih dikenali sebagai indeks harga pengguna, pada bulan Februari menunjukkan kenaikan yang lebih cepat, sebanyak 1.8% berbanding 1.5% pada bulan Januari. Tapi kita boleh katakan ia agak stabil kerana masih lagi bawah paras 2%. Dan kalau kita kupaskan lagi di manakah kenaikan harga barang ini, kebanyakan kepada harga barang bukan makanan. Sebab harga barang makanan turun sedikit, tetapi harga barang bukan makanan naik disebabkan kenaikan harga utility lah, bil api dan bil air dan sebagainya. Baik, mungkin apa yang kita boleh jangka dari segi perubahan sektor barangan dan juga dari segi perubahan harga barang untuk tahun ini? Dari segi supply atau penawaran barangan nampaknya stabil. Kalau kita bandingkan 2021 atau 2022, di mana kita ada disruption dalam rantaian bekalan kita disebabkan pandemik dan sebagainya. Jadi di situ kita dapat lihat bagaimana penawaran atau supply barangan tu berkurangan dan ini menyebabkan kenaikan harga umpamanya. Daripada segi permintaan pula ia juga nampak stabil disebabkan
kadar pengangguran yang rendah di negara kita. Jadi dengan dua-dua faktor ini kita boleh jangkakan harga barangan mungkin akan stabil untuk tahun ini. Tetapi apa yang mungkin akan melonjakkan sedikit harga barangan adalah bukan dari segi permintaan atau daripada segi supply lah. Mungkin daripada segi cukai atau daripada segi harga utility dan sebagainya lah. Baik, itu antara dari segi harga barangnya. Mungkin apa pula faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dari segi permintaan, penawaran barangan pengguna selepas ini? Dari segi permintaan, harga barang tersebut akan menjadi pengaruh sama ada pengguna akan membeli atau tidak, dan juga keadaan ekonomi semasa lah. Jadi seperti saya cakapkan tadi, kadar pengangguran yang rendah dan juga ekonomi yang berkembang, ia memberi keyakinan kepada pembeli untuk teruskan membeli barang. Daripada segi supply pula, ia lebih kepada pengaruh pengguna. Kalau ada permintaan, jadi dari situ ada perniagaan lah. Peniaga akan menawarkan barangan tersebut. Kalau dia juga lagi segi faktor ekonomi dan rantaian bekalan lah. Kalau rantaian bekalan baik dan sebagainya, tiada disruption, maka senang untuk supplier untuk bagi supply lah. Dan last sekali yang akan mempengaruhi pembeli dan penjual adalah faktor seperti OPR dan sebagainya lah. Ya, baik. Mungkin dari segi OPR contohnya, apa yang dijangkakan oleh selaku orang kata ketua MIDF Research, jangkaan OPR ini adakah akan kekal pada tangga itu ataupun akan meningkat dan seterusnya mempengaruhi kenaikan harga barang? Kami menjangkakan OPR akan kekal pada paras sekarang, iaitu 3%. Ini kerana kita lihat harga-harga barang, walaupun seperti saya cakap tadi, bulan Februari ada sikit kenaikan dan mungkin pada separuh kedua tahun ini mungkin juga akan ada kenaikan disebabkan beberapa cukai dan sebagainya, subsidi rasionalisasi dan sebagainya, akan menyebabkan inflasi. Tetapi masih lagi pada paras yang terkawal. Jadi daripada segi itu, kami berpendapat Bank Negara tidak akan meningkatkan OPR dan mengekalkannya pada paras 3%. Baik, bagaimana Encik Imran melihat perbezaan mungkin sebelum COVID-19 itu datang dan selepas dari segi corak pembelian, dari segi harga barang ketika itu dan juga ketika ini? Mungkin daripada segi pembelian tu kita boleh lihat method dia mungkin berbeza lah. Masa pandemik lebih kepada online, dan sekarang ni kita boleh lihat bagaimana pengguna-pengguna atau pembeli telah pergi more towards brick and mortar lah kita panggilkan. Tapi itu secara kaedah penggunaan. Daripada segi pembelian dan sebagainya, kita boleh lihat masih lagi continue, tetapi sekarang pengguna mungkin akan bersikap jaga-jaga sedikit. Dia jadi kalau barang makanan kita atau barangan pengguna ni kita boleh bahagikan kepada dua. Satu ruji, staple, satu lagi discretionary atau yang kita boleh, kalau kita beli tak beli tak apalah kan. Jadi daripada segi makanan ruji tu atau barangan ruji tu, kita expect dia akan kekal begitu, dia punya permintaan dia tidak ada perubahan. Tetapi mungkin daripada segi permintaan, daripada segi barang discretionary seperti saya cakap tadi lah, perabot, kereta dan sebagainya lah. Baik, mungkin sejauh mana kita sebagai pengguna ataupun pembeli ini akan perlu terus berjaga-jaga dengan harga barang ini? Sememangnya macam saya cakap tadi, barangan ruji susahlah kita nak berjaga-jaga kan, sebab kita perlu makan dan sebagainya. Tetapi daripada segi harga barangan discretionary kan, mungkin kita boleh lihat daripada segi keperluan lah buat masa kini. Satu, kita perlu lihat adalah adakah kita yakin bahawa keadaan ekonomi akan berterusan. Kalau kita ada sikit kekusaran dekat situ, mungkin kita perlu berjaga-jaga dan membeli barang-barang yang keperluan sahajalah. Baik, kita lihat juga bila kita kaitkan dengan harga barang ini dan juga pembelian dan juga perbelanjaan pengguna, sejauh mana harga barangan semasa sekarang ini memberi kesan atau memberi impak, mempengaruhi pembelian dan juga corak perbelanjaan ketika ini? Di situ kita kena, saya cakap tadi, kita kena bahagikan kepada dua lah, distinguish kan. Jadi barangan ruji kita memang tak ada pilihan lah. Jadi walaupun harga yang meningkat,
pembeli atau pengguna masih lagi akan membeli kerana itu adalah makanan ruji seperti beras dan sebagainya. Tetapi daripada segi barang discretionary, apa yang kita lihat, barang apabila ada kenaikan harga yang mendadak umpamanya, di sini pembeli akan mengurangkan pembelian harga-harga tersebutlah. Mungkin juga kerana harga yang tinggi, mungkin juga daripada segi jika harga barangan ruji yang naik, di situ disposable income pengguna akan lebih kepada situ. Mungkin dia tak disposable income mereka untuk membeli barang-barang discretionary ini berkurangan lah. Jadi di situ kita boleh lihat bagaimana sekarang ni mungkin pengguna-pengguna lebih bersikap jaga-jaga untuk barang discretionary, tetapi masih lagi berbelanja untuk barangan ruji. Baik, bila kita lihat, kita toleh ke belakang sedikit dalam belanjawan 2024 contohnya, bagaimana kerajaan cuba atau memberikan inisiatif-inisiatif yang penting dalam situasi mengawal harga barang ini ataupun dalam konteks pembelian dan juga perbelanjaan pengguna. Dan antara perkara yang perlu dilakukan untuk mengawal harga, antaranya lah meningkatkan supply lah. Jadi kita ada lihat bagaimana kerajaan telah memberi ada sikit insentif untuk meningkatkan supply. Lagi-lagi barangan ruji lah, beras, apa yang kita makan setiap hari kan. Daripada segi barangan lain pula, dia banyak boleh dikatakan berkait dengan apa keadaan semasa lah. Jadi walaupun kerajaan ada juga kempen untuk beli barangan Malaysia sebagainya, tapi kita juga kena ingat jika terlampau banyak permintaan, barangan akan naik juga. Jadi di situ kita kena ada macam balance act lah. Baik, ringkas Encik Imran, mungkin dalam tempoh 5 tahun ataupun 10 tahun selepas ni, bagaimana konteks perbincangan ini akan dijangkakan oleh pengguna-pengguna di luar sana? Agak panjang tempoh dia. Tapi apa yang kita boleh lihat adalah apa yang kita lihat, fenomena kenaikan harga barang yang agak mendadak baru-baru ini banyak berkait dengan disebabkan pandemik, rantaian bekalan makanan dan sebagainya. Mungkin perkara-perkara ini akan menjadi lebih ease lah kan, tak menjadi isu dalam 5 tahun akan datang. Jadi mungkin lebih kepada permintaan pembeli dan sebagainya yang akan mendorong harga-harga barang untuk meningkat. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Encik Imran Yassin Mad Yusof, Ketua MIDF Research, untuk perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Dan dengan itu, Bual BIS itu tadi menutup BIS Malaysia edisi 4 April 2024. Saya Izamin Nasir. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.